Akan tetapi kami sangat risau bahawa adakah satu hari nanti di dalam syurga kami akan dapat bersamamu. Ini persoalan yang diajukan oleh sahabat Nabi kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Adakah kita yang hadir ke sini pada hari ini akan dapat bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Semua sebab apa tadi kaunter kata 11.40 kaunter buka, tapi pak 12 lebih pula dah buka. Jadi kita uruskan dulu sebab apa kita nak sama rata. Perhatian kepada semua penumpang penerbangan antarabangsa. Bagi memastikan kelancaran perjalanan anda, سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. إبقاء ستائر النوافذ مفتوحة والتأكد من إطفاء الهاتف الجوال وكافة الأجهزة الإلكترونية الأخرى. Thank you for choosing Saudia. هذا ضيافة مرحبا بكم في مطار الملك الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة. Okey, baik, kita boleh kan? Boleh. Okey, semua cukup, alhamdulillah. Semua kita ada 42 orang. Termasuk saya jadi 43. Kalau tak ada saya tak cukup pula kita. Nah. Lepas ni kita akan buat perjalanan semua sekali ramai-ramai. Boleh? Kita boleh tengok dah. Sebelah depan kita belah kiri ini adalah perkuburan Baqi'. Sebelah depan kita belah kiri ni, nampak tak? Itu adalah perkuburan Baqi'. Jadi pakcik-pakcik, makcik-makcik, abang-abang kalau sekalian di sini selama 12 hari harap bersabar atas segala apa yang akan berlaku. 10 gift kita boleh dapat dengan harga 90 riyal. Sedap lah kalau 10 riyal tu murah sangat. Saya pun nak. Mahal tak? Mahal? Kan nak saya belanja? Tak. Waktu zuhur kita 12.26. Waktu asar pukul 3.26. Waktu maghrib 5.46. Isyak pukul 7.16.
أحمدك اللهم يا ربي وأشكرك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. Selepas solat Jumaat di Masjid Nabawi pada 3 Januari 2020. Masya Allah. Masya Allah, betapa ramainya orang. Masya Allah. Macam musim haji juga. Gratis. Alicia boleh. Bawa kawan-kawan lagi sini nanti. Ya. Kawan-kawan boleh ya, boleh ya. Assalamualaikum. Ya, semangat sikit kan bagi salam. Kalau macam contoh kita dengar orang jawab perlahan, kita bagi lagi sekali. Itu antara salah satu cara kita nak bagi naik pakcik-pakcik, makcik-makcik, abang-abang, tuan-tuan sekalian. Nabi Muhammad SAW telah memberi satu khutbah dekat negeri Madinah ini. Nabi Muhammad SAW dalam penyampaian khutbahnya, Nabi Muhammad SAW telah memesan beberapa perkara. Antara salah satu yang lainnya, Nabi Muhammad SAW jangan berpecah belah
Ini salah satu perkara yang telah dipesan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan banyak lagi pesan-pesanan yang lain. Pada satu ketika, pada tarikh 12 Rabiul Awal, pada tarikh hari Isnin, baginda Nabi Muhammad SAW telah meminta izin kepada isteri-isterinya untuk berada di rumah isterinya, iaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Allahumma rafiqul a'la. Selepas mana Nabi Muhammad SAW perkataan itu, Allahumma rafiqul a'la, di atas ribaan Siti Aisyah, Nabi Muhammad SAW menghembuskan nafasnya yang terakhir. Maka bercucuranlah air mata sahabat-sahabat baginda. Dan ketika itulah Sayyidina Ali bersama dengan Zubair bin Awam dan yang lainnya telah mempersiapkan barang-barang untuk memandikan jenazah baginda Nabi Muhammad SAW. Dan pada ketika itu ada sahabat-sahabat yang lain telah berkumpul di sini semata-mata untuk memilih siapa yang akan menjadi khalifah yang seterusnya selepas kewafatan baginda Nabi Muhammad SAW. Tengoklah payung-payung, dia boleh buka, dia boleh tutup, sedap muncul. Betul kan? Kan? Makcik-makcik, abang-abang, kakak-kakak, datuk-datuk dan kakak sekalian. Di sinilah tempatnya baginda Nabi Muhammad SAW bersolat istisqa, yakni solat memohon turunnya hujan. Inilah kawasannya, tempatnya baginda Nabi Muhammad SAW dengan sahabat-sahabat yang lain solat istisqa. Daripada alam ruh kita dijadikan oleh Allah, kita dah buat beberapa perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diberi pilihan, sama ada kita pilih untuk jadi manusia ataupun kita pilih untuk jadi malaikat. Betul tak? Kita lupa benda ni. Memori kita dihilangkan. Memori kita saat ini dilupakan. Maksudnya kita tak ingat apa-apa. Sebab tu kadang-kadang kalau kita pergi ke satu-satu tempat akan membuatkan kita macam terkenang-kenang. Aku macam pernah lalu tempat ni. Sebenarnya benda tu dah digambarkan terlebih dahulu waktu kita berada di alam roh dahulu. Nah, sebab tu benda tu kalau kita pergi mana-mana satu-satu tempat, aku macam pernah lalu tempat ni. Sebenarnya benda tu Allah dah gambarkan terlebih dahulu. Waktu di dunia nanti, apa yang akan hang lalui? Apa yang akan hang tempuhi?
Sebab tu dalam hidup kita, kita tak akan lepas daripada segala ujian. Kita macam mana pun ujian tu kita akan lalu melepasinya. Sama ada macam sebelum ni yang saya pernah kata, kita akan laluinya dengan sabar ataupun kita serahkan kepada Allah sepenuhnya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inni fawattu ilaikal amri hadha." Ya Allah, sesungguhnya aku serahkan segalanya. Aku serahkan segala perkara. Aku serahkan segala urusanku ini kepadamu ya Allah. Jadi pakcik-pakcik, makcik-makcik, abang-abang, kakak-kakak, kita jaga ahli keluarga kita, jangan ada yang tercicir. Kita punya barangan sama nah. Kita punya tag ni pakai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tu depa menambah baik rupa bentuk Masjid Quba ini. Jadi pakcik-pakcik, makcik-makcik, abang-abang, kakak-kakak sekalian, kita tahu macam mana sejarah Saidina Ammar bin Yasir kan? Jadi keluarga Yasir, keluarga Sumayyah, mereka mempunyai seorang anak, iaitu Saidina Ammar bin Yasir. Setiap kali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui berjumpa dengan sahabatnya Saidina Ammar bin Yasir, apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Usbur ya Ammar, bersabarlah wahai Ammar. Walaupun pada ketika itu Saidina Ammar ni telah kehilangan ibu bapanya sekian lama, akan tetapi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap menyatakan usbur ya Ammar, bagi mereka syurga. Ini kata-kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya Saidina Ammar berkenaan ibu bapanya yang telah dibunuh kejam oleh Abu Jahal. Betul tak? Abu Jahal ini memang terlaknat. Kenapa? Sebab dia sampai mati dia memusuhi agama Islam. Jadi Saidina Ammar bin Yasir salah seorang sahabat yang memberi cadangan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membina masjid. Maka inilah rupanya, bukan rupa macam sekarang ni nah, rupanya dahulu kala di tempat ini, di tapak inilah merupakan permulaan masjid yang dibina atas dasar takwa dan iman yang padu. Kita boleh ingatkah apa-apa kebaikan yang pernah kita dapat daripada kita kecil sampai kita besar? Kita pernah ingatkah? Ajual 5 kilo 500 Ramadan dia halal. Ini ajual ya Madinah. Dua halal 370 halal. Satu kilo murah tadi. Number 1. Halal. Siapa halal? Jadi semua. Silakan. Masjid Qiblatan ini sejarahnya dia bermula apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah. Bila mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diarahkan menghadapkan ke arah Baitul Maqdis pada waktu itu. Kiblat pada waktu itu adalah Baitul Maqdis, yakni Masjidil Aqsa kan, sebagai kiblat yang pertama. Jadi diarahkan menghadap ke arahnya sutuh. Dalam kalimah Arab tu dia dinamakan sutuh. Sutuh yakni atap ataupun bumbung. Nampak juga di hadapan kita ada orang ramai-ramai di atas bukit kecil kan. شوف هاي هم 30 ناخذ 15 فوق 15 زي ما تقدر تقول betapa sahabat Nabi itu mereka punya iman tu sangat tinggi kan.
sampaikan dah beribu tahun sini. لا يفهم بفهم الصحابة. الصحابة هم حجة على من بعد. فالمقياس إذا اختلف الناس انظروا عن الصحابة. Dalam satu hadis, baginda Nabi Muhammad SAW menceritakan, sesungguhnya Uhud adalah sebuah bukit yang mencintai kita dan kita juga mencintainya. Dan kena tahu bahawa bukit Uhud nanti akan berada bersama dengan kita dalam syurga sekiranya kita mencintainya. Jadi sebab itulah dianjurkan kepada kita untuk mencintai bukit Uhud. Kalau kita mencintainya, dia akan bersama dengan kita dalam syurga. Kalau nak tahu sebesar mana pahala solat jenazah di Masjid Nabawi dan juga Masjidil Haram, maka inilah besarnya. Maka untuk mereka dua qira. Satu qira besar dia sebesar bukit Uhud. Dua qira dua kali ganda bukit Uhud. Besar tak pahala dia? Besar tak ganjaran dia? Jadi kita boleh lihat sekitar panjangnya bukit Uhud antara Bukit Air itu adalah sempadan untuk kota Madinah. Maka jaraknya adalah 17 km. Nak cerita kat sini betapa beruntungnya kita jadi umat Nabi Muhammad. Pakcik-pakcik, makcik-makcik, abang-abang, kakak-kakak, itu antara kelebihan bersyukur. Kita duduk dekat tempat yang hebat ni. الحين